Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rushidi bin Rani daripada SMK Kuala Nerang akan memberikan panduan menjawab soalan Bahasa Melayu kertas 2. Bahasa Melayu kertas 2 ini mempunyai kod kertas ialah 1103/2. Masa yang diperuntukkan untuk kertas ini selama 2 jam 30 minit. Dan kertas ini dibahagikan kepada 4 soalan, iaitu soalan 1, soalan rumusan, soalan 2, soalan pemahaman, soalan 3, soalan tata bahasa, dan soalan 4, soalan novel. Strategi menjawab rumusan. Soalan 1. Permarkahan rumusan dibahagikan kepada pendahuluan 2 markah, isi tersurat 12 markah, isi tersirat 4 markah, dan kesimpulan 2 markah. Jumlah isi sebanyak 20 markah dan bahasa 10 markah. Jumlah keseluruhan markah sebanyak 30 markah. Panduan mengira perkataan. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: A. Nama khas, B. Perkataan berulang, C. Penggunaan kata depan, D. Tarikh, E. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan, F. Gelaran. Panduan menulis rumusan. Jawapan setakat 120 perkataan sahaja. Jangan tulis dalam bentuk poin kerana walaupun markah isi penuh, tetapi markah bahasa ditolak. Markah bahasa separuh daripada markah isi. Contoh, sekiranya isi 18 markah, bahasa 9 markah. Jumlah keseluruhan ialah 27 markah. Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi. Jika bahasanya kurang memuaskan, ditolak 1 markah. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, diberi 0 markah pada bahagian markah bahasa. Jika rumusan kurang 120 patah perkataan, markah tidak dipotong. Para pelajar sekalian digalakkan untuk memasukkan penanda wacana di dalam penulisan rumusan. Di sini cikgu cadangkan penanda wacana dimasukkan di bahagian isi tersurat. Pelajar-pelajar boleh memilih 3 penanda wacana yang sesuai untuk dimasukkan pada bahagian isi tersurat. Biasanya kita menggunakan penanda wacana ini pada bahagian isi tersurat yang kedua, isi tersurat yang keempat, dan isi tersurat yang keenam. Teknik menulis pendahuluan. Baca keseluruhan teks, fahami maksud keseluruhan petikan, bina pendahuluan berdasarkan sinonim ataupun pendahuluan jenis tema. Sila rujuk petikan yang disediakan. Pendahuluan jenis sinonim, ciri-ciri sama dengan sifat atau kriteria. Kebaikan sama dengan faedah, manfaat, maslahat ataupun kepentingan. Faktor sama dengan sebab ataupun punca. Kesan sama dengan implikasi atau akibat. Usaha, kaedah, cara pendekatan. Peranan, tanggungjawab
atau tugas, saranan sama dengan cadangan, persiapan sama dengan persediaan atau langkah-langkah. Di sini cikgu lampirkan contoh soalan, contoh petikan bagi soalan rumusan. Okey, baik kita rujuk dahulu bahagian soalan, arahan soalan, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi di sini kita lihat perkataan yang perlu ditukar pada bahagian pertama ialah cara-cara. Cara-cara itu kita gantikan dengan perkataan sinonim seperti kaedah, pendekatan dan sebagainya yang berkaitan. Baik. Pendahuluan rumusan, kita mulakan dengan rumusan ini membincangkan usaha-usaha atau kaedah atau pendekatan menjaga kesihatan diri dan masalah untuk melaksanakannya. Perkataan yang sinonim itu anda boleh pilih satu saja. Contohnya usaha ataupun kaedah ataupun langkah-langkah ataupun pendekatan. Baik, setelah selesai perenggan pendahuluan, bagi perenggan yang kedua, pelajar-pelajar dikehendaki untuk menulis isi tersurat. Garis fokus soalan. Cari 6 isi tersurat. Mulakan isi tersurat dengan merujuk soalan. Contoh tidak diperlukan. Di sini, media masa kian pesat perkembangannya. Okey. Ataupun negara kita dilengkapi peralatan canggih. Huraian konsep tidak diperlukan. Gunakan konsep sahaja, contohnya sekolah, pejabat pos, bekalan air dan jalan raya kita rangkumkan sebagai kemudahan asas. Dan pelajar-pelajar digalakkan menggunakan penanda wacana seperti tambahan pula, selain itu, di samping itu, seterusnya pada perenggan isi tersurat ini. Contoh isi tersurat. Kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan. Isi tersurat yang kedua, iaitu S2, mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan. S3, pemeriksaan kesihatan berjadual sekurang-kurangnya 3 kali setahun. S4, mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat. S5, melakukan senaman 2 atau 3 kali seminggu. Dan S6, amalan meminum air kosong. Contoh isi tersurat ini kita ambil daripada petikan yang dilampirkan sebentar tadi. Panduan menulis isi tersirat. Fokus kedua dalam soalan. Dalam perenggan yang ketiga, biasanya masalah, cadangan, kebaikan, keburukan dan kekangan. Berikan 2 isi tersirat dalam perenggan yang ketiga. Berikan pendapat yang logis berkaitan dengan tema yang dikemukakan dalam bahan yang disediakan. Isi tersirat tidak terdapat di dalam petikan. Isi ini datangnya daripada pemikiran kita yang logik berkaitan dengan tema yang dikemukakan. Contohnya, isi tersirat yang pertama iaitu T1, banyak makanan tidak berkhasiat di pasaran. Dan T2 ataupun isi tersirat yang kedua, kurang pengetahuan cara penjagaan kesihatan diri. Seterusnya, panduan menulis penutup. Ingat fokus soalan agar tidak menyimpang
Yang kedua, ikut formula C iaitu cadangan. Kita merujuk pada apa atau siapa dan juga H iaitu kesan cadangan tersebut. Perenggan penutup ini kita letakkan dalam perenggan yang keempat. Contoh, kesimpulannya, setiap individu perlu menjaga kesihatan diri, cadangan, agar dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Jadi, kesimpulannya, rumusan ini mempunyai 4 perenggan, iaitu perenggan pertama, perenggan pendahuluan, perenggan yang kedua, perenggan isi tersurat, perenggan yang ketiga, perenggan isi tersirat, dan perenggan yang keempat, perenggan penutup ataupun kesimpulan. Di sini cikgu cadangkan agar pelajar-pelajar selang sebaris bagi setiap perenggan. Ditulis dalam satu ayat sahaja untuk perenggan penutup ini. Dan seterusnya, cikgu lampirkan di sini juga kesilapan yang kerap dilakukan oleh calon. Tidak dapat bezakan isi dengan huraian, menulis lebih daripada 120 patah perkataan, menyalin bulat-bulat, meremehkan aspek bahasa dan isi tersirat kurang tepat. Okey. Baiklah, bahagian terakhir ialah analisis petikan rumusan dari tahun 2013 hingga 2019. Jun 2013, khasiat cendawan. November 2013, kepentingan hutan bandar. Jun 2014, faktor-faktor obesiti. November 2014, peranan kaunselor. November 2015, bekalan air bersih. November 2016, cara memupuk semangat patriotisme. Jun 2017, cara menguruskan kewangan. November 2017, faedah pembelajaran Komsas. Jun 2018, kelebihan kemahiran berfikir ras tinggi. November 2018, persediaan graduan. Dan Jun 2019, cara menanam pokok kari. Di sini kita dapat rumuskan semua tema yang terdapat dalam rumusan ini ataupun petikan rumusan ini. Biasanya tema-tema yang terdapat di dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi, panduan untuk menjawab bahasa Melayu kertas 2 bagi bahagian soalan 1, soalan rumusan sampai setakat ini sahaja. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi, dan didoakan semoga semua pelajar memperoleh keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.